أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يسر لنا الأمور كلها فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kita bersama lagi dalam ruang Zoom ini untuk sama-sama kita bermuzakarah dan juga kita ulang kaji bersama hukum-hukum tajwid. Asasnya dan basicnya secara mudah dan secara ringkas untuk kita ingat semula apa yang kita belajar, pernah kita belajar beberapa kali yang lepas. Alhamdulillah, insyaAllah dengan kita bermuzakarah dapat kita ingat semula, bahkan mungkin kita akan dapat tambah lagi apa yang pernah kita lupa ataupun apa yang terlepas dalam kelas-kelas yang pernah kita ikut yang dulu-dulu. Mungkin ada penambahnya dari perkongsian saya ataupun dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita berbentuk soalan atau berbentuk tambahan. Itu semua adalah ilmu yang baik dapat kita tambahkan lagi untuk kita membaca Al-Quran dengan lebih berhati-hati dan bertajwid insya-Allah. Okey, insya-Allah seperti biasa sebelum kita masuk ke tajuk baru untuk malam ini, untuk minggu ini, kita teruskan dan kita mulakan dengan murajaah dengan kita menyebut semula hukum-hukum yang kita telah pun belajar dalam kelas-kelas kita yang seminggu sekali ini secara ringkasnya. Okey, saya mulakan dengan hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Sebagai peringatannya, hukum-hukum nun sakinah dan tanwin yang selalu kita sebut, yang selalu kita baca, dan bila baca Al-Quran, tadarus ataupun tahsin ataupun baca sendiri, dah tentu sekalinya hukum-hukum ni mesti kita jumpa, mesti kita kena baca dengan baik, mesti kita kena baca dengan sempurna. Itu yang kita nakkan jalan sekali. Hukum tajwid kita tahu, bila kita baca pun kita baca dengan tajwid, dengan yakinnya. Bila dengung, kita dengung betul-betul. Bila tak dengung, bila kena terangkan, bila kena izhar, kita betul-betul kena izharkan. Dan hukum-hukum yang lain, hukum qalqalah, hukum tebal nipis dan hukum-hukum mad. InsyaAllah dengan cara yang kita ulang dan ulang dan ulang, mudah-mudahan satu masa dan bukan satu masa lah, dalam masa yang terdekat yang kita naknya, setiap kali nak bacanya, insya-Allah terus kita sebut dengan tajwid. Sebab kita dalam kelas tajwid kita jelasnya kita sebut dengung 2 harakat. Matnya kita jelas sebutnya 4 harakat, 6 harakat kan. Kita jelas sebut cara bacaan, kita tahu pun. Tapi bila kita baca Quran betul-betul ada kurang sikit dari apa yang kita sebut tu. Itu bukan maknanya kita tak nak sebut dengan, kita tak nak baca dengan tajwid. Cuma mungkin antara kita belum terlatih betul-betul bila baca Al-Quran, sama ada tengok ataupun tak tengok, sama ada tengok Quran ataupun bil ghaib, maknanya ikut hafazan, hukum tajwid dia tak datang serentak. Dia tak datang serentak, kadang-kadang terlepas, kadang-kadang lupa, kadang-kadang memang tak perasan pun. Itu yang merupakan kekurangan yang ada pada sebahagian kita lah. Jadi kita nakkan yang itu supaya dalam bacaan Al-Quran nanti, hatta bacaan biasa sekalipun, contohnya bacaan dalam solat kita kan, bacaan contohnya paling mudahnya, contohnya bacaan-bacaan dalam bentuk zikir wirid kita pagi petang, kita baca ayat Quran sebagai contoh yang saya jelaskan dalam kelas-kelas yang lepas, dan kelas ibadat qauliyah kita ada baru buat kelas yang 2-3 hari sudah. Bila kita baca ayat Quran, contohnya zikir pagi, kita adakan masuk 3 qul. Kan, kita baca juga 3 qul. Dan juga kita baca ayat kursi. Sekejap dia ada suara mute dulu nanti kita buka balik. Kita ada baca 3 qul, kita baca ayat kursi. Semua itu dari Al-Quran, dan kita ada 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Tapi bila kita baca dalam bentuk zikir ataupun bentuk wirid, baca selepas solat, baca zikir pagi petang sebelum tidur, kita dah baca macam bacaan biasa. Tajwid langsung tak ada kan. Contohnya Allah baca ada yang baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi bukan ada, mungkin ramai baca macam tu.
Kan? Contohnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Dia nak baca cepat. Padahal itu ayat Quran. Bila ayat Qurannya dia ada kehormatannya, dia ada cara adabnya. Bukannya kita boleh baca macam kita bercakap. Mungkin kita rasa bila baca macam tu, kita dah rasa Arab, kita dah baca Al-Quran. Tapi kalau katakan orang Arab yang baca macam tu, tak ada beza dengan percakapan harian dia dengan baca ayat suci Al-Quran. Sebab itu, untuk Al-Quranul Karim ada kehormatannya tersendiri. Hendaklah, wajiblah kita, mestinya kita kena baca dengan kaedah yang ditetapkan oleh Nabi SAW, membaca Al-Quran seperti mana diturunkan, membaca Al-Quran seperti mana diajarkan oleh Nabi SAW. Tak kiralah kita buka Quran untuk mengaji, untuk tadarus, untuk tahsin, di situ betul-betul kita tekan, baca betul-betul. Dan juga bila kita baca dalam ayat solat kita, contohnya solat-solat sirri, solat-solat sirri yang tak kuat suara, boleh nampak beza sangat. Bila kita kuat suara, jadi imam sendiri ataupun keluarga, kita baca kuat, kita akan baca Fatihah tu berhati-hati, sebutannya, makhrajnya dan juga hukum-hukum tajwidnya. Tapi bila sir, pergi ke rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dah beza dah bacaan kita. Tak apa, tak ada lagu pun tak apa. Bila kita baca sir, lagi-lagi kalau kita baca solat zuhur, asar kan, kita baca surah, kita baca Fatihah, kita baca dah tentunya kita baca sir. Tak apa, tak ada lagunya, kita tak ikut Imam Mekah ke Imam Madinah ke, tak ikut, tak apa. Yang penting bacaan tu jangan kosong tajwid. Bila tak kuatnya terus tak ada tajwid. Bila kuat je, dia dah secara otomatiknya berubah ada tajwid pula. Dengung tu nampak bunyinya dengung. Yang panjang pun bunyi panjang kan. Bila baca sirnya terus dia berubah otomatiknya, dia akan jadi bacaan macam kita berkata-kata atau kita bercakap biasa. Itu kelemahan kita. Jadi hendaklah bila kita sedar itu ayat Quran, dalam keadaan apa sekalipun bila nak baca, yang paling kurangnya kalau tak bacanya seperti mana kita melagukan atau ikut gaya Al-Quran, tu kurang-kurangnya kita baca adanya tajwid. Adanya tajwid. Contohnya lah kalau katalah kita nak baca ayat kursi selepas solat, ataupun kita ambillah surah An-Nas yang ada tajwid banyaknya. Surah An-Nas ada wajibul gunnah banyak sebelum kita tidur kan. Itu amalan Nabi SAW. Jadi kalau kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau tak baca gitu pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang dengung tu bagi nampak ada dengung sikit. Yang contohnya membaca kuliah, contohnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kan lain sikit kan, beza dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana. Contohnya mungkin kita tak baca laju, mungkin dah terbiasa macam tu. Jadi dengan kita belajar tajwid, insya-Allah ada kita punya adab kita dan juga tertib kita dan cara kita untuk kita menghormati ayat suci Al-Quran ini, sekurang-kurangnya insya-Allah itulah ada antara yang kita cuba memperbaikinya dalam amalan harian kita, baik kita membaca Al-Quran ataupun kita beramal dengan membaca Al-Quran bentuk zikir ataupun bentuk wirid insya-Allah. Okey, jadi kembali kepada hukum-hukum yang kita dah belajar. Yang pertamanya hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi cerita panjang tadi, masalahnya saya nak sentuh di sini. Semua kita tahu yang mana dengung, yang mana tak dengung, tapi masa baca adakah kita dengung betul-betul ataupun izhar betul-betul ataupun idgham betul-betul. Itu insya-Allah sebagai peringatan kita akan cubalah laksanakan seperti mana kita tahu. Okey, 5 hukum dalam nun sakinah dan tanwin. Saya ringkaskan dulu, saya pula. Yang pertamanya izhar halqi. Izhar halqi, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf-huruf izhar yang 6, iaitu aghin kha'ahu. Dalam satu perkataan, dua perkataan, hukumnya izhar halqi, bacaannya tak dengung. Contohnya an'amta siratal ladzina an'amta, nun mati bertemu dengan ain. Hukumnya izhar, baca tak dengung. Hukum yang kedua idgham. Idgham terbagi kepada dua, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dulu, nun mati ataupun tanwin bertemu lam dan ra dalam dua perkataan. Syaratnya dua perkataan. Nun mati bertemu lam dan ra, tanwin bertemu lam dan ra dalam dua perkataan.
hukumnya idgham bila gunnah. Cara bacaannya tak dengung, kita masukkan habis nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf lam dan ra. Min ladunhu, min ladunhu. Okey, itu antara contohnya. Hukum yang kedua idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, hurufnya ada 4, ya, waw, mim, nun, nun mati ataupun tanwin. Bertemu ya, waw, mim, nun dalam 2 perkataan. Syaratnya 2 perkataan, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Bila sebut ma'al gunnah, kena dengung 2 harakat. Cara dengungnya, kita masukkan nun dan tanwin itu ke dalam huruf ya, waw, mim, nun. Yang mana dinamakan naqis, kita tak masuk habis sebab ada dengung. Ada dengung dalam 2 harakat itu. Contohnya, man yaqulu, nun mati bertemu dengan ya dalam 2 perkataan, hukumnya idgham ma'al gunnah. Habis. Hukum yang ketiga, iqlab. Iqlab. Yang keempat lah. Sebab yang geram tadi dah pecah 2. Hukum yang keempatnya iqlab. Iqlab itulah nun mati ataupun tanwin bertemu huruf ba dalam 1 perkataan ataupun 2 perkataan, maka hukumnya iqlab. Cara bacaannya, kita dengung 2 harakat, kita tukarkan nun mati menjadi huruf mim. Contohnya mim ba'di. Mim ba'di, nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab, dengung 2 harakat. Dan hukum yang kelima, yang terakhirnya, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf-huruf ikhfa yang 15 huruf. Satu jza saddaka fatiq batadhin syadza dalam 1 perkataan ataupun 2 perkataan, maka hukumnya ikhfa. Kita sembunyikan nun serta dengung 2 harakat ke dalam huruf-huruf ikhfa. Contohnya banyak dalam Al-Quran. Antara contohnya kita boleh sebut mana hukum? Contoh. Wala antum. Ambil yang mudah, surah Al-Kafirun. Wala antum. Nun mati bertemu dengan ta. Antum. Antum. Nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa haqiqi, dengung 2 harakat. Okey, itu secara ringkasnya untuk hukum-hukum nun mati dan tanwin. Okey, berikutnya hukum-hukum mim mati saya serahkan pula kepada para hadirin. Okey. Mim mati ada 3 hukum. Hukum pertama, siapa boleh jelaskan insya-Allah? Minggu ni kita tukar. Minggu lepas hukum nun mati dan tanwin. Minggu ni kita tukar pula mim mati pula. Okey, pilih je. Siapa? Ramai yang ada ni, insya-Allah boleh. Okey, dipersilakan. Siapa-siapa boleh. Haji Din boleh, Haji Ahmad boleh. Haji Muhammad Bashir boleh, Abang Muji boleh, Haji Syarif. Ikhfa Syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Bacaannya dengan dengung 2 harakat. Okey. Seperti mim ba'di. Ikhfa Syafawi. Salah. Ini yang ikhfa Syafawi, mim bertemu dengan ba. Salah, saya kena cek pada mini ya. Okey, cari dulu contoh. Dia kena wa ma hum bi kharijin. Ya, wa ma hum bi kita buat bersama, contohnya kita sekarang ni ada 5 hukum untuk nun mati dan tanwin, ada 3 hukum untuk mim mati. Cuba kita cari satu contoh sekurang-kurangnya dalam ayat lazim. Surah-surah ayat lazim supaya senang kita hafal. Bila minta je contoh, terus kita pergi kepada ayat lazim tu. Mim mati ada 3 hukum. Okey, sekarang ni Haji Bashir tengah bercerita ikhfa Syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Dia sekarang ni dia perlukan contoh dalam ayat lazim yang kita semua nak hafal, nak simpan dalam hafazan kita. Bila sebutnya ikhfa Syafawi, kita pergi kepada ayat lazim tu dulu. Surah-surah lazim.
Kalau saya hafal surah Al-Adiyat, inna rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Itu dah pada lama-lama dah. Itu modal saya tu. Ikhfa syafawi terus pergi surah Al-Adiyat. Inna rabbahum bihim. Okay, jadi tuan-tuan boleh, tuan-tuan perempuan semua boleh hafalkan ayat itu sebagai ikhfa syafawi. Contoh ikhfa syafawi sebagai modal kita bila diminta. Nanti kita bila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa, kita insya-Allah kita kenal. Asalkan mim bertemu dengan ba, itulah ikhfa syafawi. Tapi bila kita nak bercerita secara spontan ini, sekurang-kurangnya kita dah simpan dalam surah-surah tertentu. Okey, selesai untuk ikhfa syafawi. Hukum yang kedua, ada 3 semua. Hukum yang kedua, Ikhfa syafawi, izhar syafawi. okey, izhar syafawi macam mana dia punya ni? Izhar syafawi macam falahum ajrun. Okey, sebelum tu, mim mati bertemu dengan huruf apa? Mim mati bertemu dengan hamzah. Falahum ajrun. Okey, betul. Huruf izhar syafawi ada berapa? Izhar syafawi ada 2. Ni apa? Kecuali mim dengan ba, yang selainnya semua ada. Ya, betul. Sebut macam tu. Semua huruf hijaiyah, semua huruf kecuali mim dan ba. Maknanya ada 26 huruf. Okey, jadi kita ambil contoh tadi falahum ajrum boleh Haji Syamsuddin, dan juga kalau dalam ayat lazim dalam surah Al-Fatihah yang disebut minggu lepas, alaihim ghairi kan, alaihim ghairi, dan dalam surah Kafirun pun ada wala Alam tara kaifa. Betul. Alam tara pun boleh juga mim mati bertemu dengan ta. Okey. Selesai. Yang ketiga, hukum yang ketiga, Idgham islain sagir. Padahal ini idgham islain sagir ni hukum pertama ni. Lambat sebut sebab nama dia panjang sikit kan. Idgham islain sagir. Okey, macam mana nak kenal? Apabila mim mati bertemu dengan mim, harus berdengung dengan 2 harakat, seperti wa bainahum mitsaq. Wa bainahum mitsaq. Okey, dalam ayat lazim ada tak? At'amahum min ju'. Masya-Allah, Haji Syamsuddin dah tulis habis. At'amahum. Okey, itu betul. Mim mati bertemu dengan mim. Kita dah ingat dah. Izhar untuk idgham mithlain saghir dalam surah lazimnya kita dah simpan dalam hafazan kita, surah Quraisy. Alladhi at'amahum, hum mim mati bertemu dengan mim. Okey, terima kasih Haji Syam. Selesai. Okey, lepas tu kita pergi kepada hukum berikutnya, hukum wajibul ghunnah. Okey, siapa boleh cerita wajibul ghunnah? Wajibul ghunnah. Mim dengan nun musyaddadatain. Apabila mim bertemu dengan mim yang bertasydid, harus baca dengung mim bertemu dengan apa? Dengan mim yang bertasydid. Yang bersabdu. Okey, mim bertemu dengan mim. Dekat mim sabar saya baca. Nun bertasydid. Ada nun bertasydid, harus baca 2 dengung, 2 harus berdengung dengan 2 harakat, seperti macam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Okey. Jadi dalam hukum tajwid bukan semua apabila bertemu. Bukan semua kena bertemu. Ada yang tak bertemu pun jadi hukum juga. Okey, macam nun dan mim musyaddadatain wajibul ghunnah ini, asalkan nun dan mim itu bersabdu, tak kira baris atas, bawah, depan, syaddahnya, maka hukumnya wajibul ghunnah. Itu banyak dalam surah An-Nas macam sebagai contoh tadi. Bila kita tak jaga-jaga, memang banyak yang wajib itu tak jadi wajibnya. Kan? Wajibul ghunnah itu kan wajib. A'udzu birabbin malikin ilahin, semua nak kena tekan 2 harakat itu. Jadi kalau kita tak tekan 2 harakat, dia akan jadi kurang daripada 2 harakat, maka tak terlaksanalah hukumnya yang wajib tadi. Jadi kena hati-hati. Wajibul ghunnah antara dengung yang paling kuat sekali, yang tak ada alasan untuk kita nak kurangkan. Mesti nak kena cukupkan 2 harakat. Dan untuk latihan kita, biar dengung itu lajak 2 harakat daripada kurang.
Bila kurang, terang-terangnya hukum kita dah kurang ataupun tajwid kita dah rosak, tak sempurna. Tapi kalau dah lajak sikit, katalah 2 harakat lebih sikit-sikit tu, tak dikira rosak, tak dikira kurang tajwid, bahkan dinampakkan bacaan kita bertajwid, cuma mungkin kadar itu terlebih sikit itu tak apa. Bab lebih mad, bab lebih tajwid dengung ini masih dalam keadaan selamat, dalam lingkungan selamat, sebab cara kita nak kira sebenarnya 2 harakat, 6 harakat, 4 harakat berbeza antara guru-guru dan juga ustaz-ustaz ataupun ahli-ahli tajwid. Yang penting jangan kurang daripada 2 harakat. Itu berkenaan dengan dengung-dengung. Alhamdulillah selesai. Nun dan mim al-musyaddadatain. Okey, yang terakhir untuk diterangkan bab qalqalah. Okey, siapa boleh jelaskan? Malam ni kita lajak sikit untuk hadirin dan hadirat ambil peluang untuk menceritakan sikit. Kita nak tukar-tukar sikit sebab kita dah masuk mat pun dah nak habis. Jadi kita nak pergi selain daripada hukum 5, hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi kita berlatihlah bersama-sama kita menceritakan. Okey, qalqalah macam mana? Haji mute je sepanjang kelas ni. Okey. Saya lupa Ustaz. Ada 6 huruf kan qalqalah? Okey, 6 huruf. Dal, qaf, dal, qaf, ta, ba. Okey. Dal, qaf, ta, ba. Apa lagi? Sama qaf. Qaf dah sebut. Tadi dah cakap. Qaf, Jim. ta, jim, ta dengan dal. Lagi Mana cikgu dia tak masuk lagi. Cikgu dia tak buka kamera lagi sebab tu dia. Din 5 je Din. 5 je qalqalah, 5 je. Dia main tembak-tembak. Okey. Qalqalah memang daripada dulu lagi 5, dia tak adalah 6 mungkin. 6 tu baru beranak saya tak tahulah, tapi pada asalnya memang 5 lah. Tapi okay, kalau nak sebut kita kena berentum macam order. Ya, betul. Okey, kalau macam ni bab macam-macam lah yang ada dekat macam-macam. Okey, untuk qalqalahnya senang, kita ingatkan huruf qalqalah selesai. Dan syaratnya kita mesti nak kena sebut huruf-huruf qalqalah mesti kena mati, kena sukun. Baru kita baca dengan qalqalah. Kalau huruf tu hidup berbaris, maknanya tak ada qalqalah. Mesti kena tunggu dia mati dulu. Baru kita baca dengan qalqalah, dan bacaannya kita lantunkan suara. Ikut huruf itu. Qad, ab, aj, aq, at. Ikut kedudukannya, ada yang sughra, wusta, kubra, itu ikut kedudukannya. Habis, alhamdulillah, selesai. Okey, terus kita masuk bab hukum-hukum mat pula. Hukum-hukum mat secara ringkasnya saya terangkan semua. Hukum mat yang pertamanya, mat ini adalah bacaan panjang. Kita memanjangkan suara kita ikut syarat-syarat tertentu. Yang pertamanya, mat ini terbagi kepada 2, mat asli dan mat far'i. Mat asli, pastikan dalam mat asli ini untuk kita nak kenal semua jenis mat, yang pertama sekali huruf mat tu kita nak kena kenal. Huruf mat tu betul-betul nak kena kenal macam mana kedudukan huruf mat. Jadi huruf mat ni ada 3, alif, waw, ya yang tak berbaris. Alif, waw, ya yang tak berbaris itu huruf mat. Tapi untuk huruf mat, untuk hukum mat asli, dia kena ada 3 perkara. Satunya alif, waw, ya yang tak berbaris, huruf mat tu sendirinya. Dan alif, waw, ya yang tak terbaris ini mestinya sebelum alif, waw, ya itu adalah huruf yang barisnya sesuai dengan alif, waw, ya. Kalau alif sesuainya ada baris atas, kalau waw sesuainya baris depan, kalau ya sesuainya baris bawah. Okey. Syarat yang kedua untuk mat asli, selepas alif, waw, ya tak adanya huruf hamzah. Bila ada huruf hamzah dia akan jadi mat lain. Syarat yang ketiga, selepasnya alif, waw, ya tadi yang tak berbaris tadi, syaratnya tiada huruf yang sukun yang mati disebabkan kita berhenti. Bila ada huruf mati disebabkan kita berhenti, berubahnya daripada mat asli kepada mat lain. Jadi itulah contohnya nuhiha, 3 hukum di sini. Nuhiha, 2. 6 semuanya.
Nuhiha. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Itu dalam surah Hud. Okey, mad asli. Mad far'i. Bahagian yang kedua mad far'i, iaitu pecahan daripada mad asli. Mad far'i terbagi kepada beberapa jenis mad, ada yang kira 16, ada yang kira 13, ada yang kira 12 apa. Kita ambil satu persatu dulu. Kita belajar yang pertama daripada mad far'i, iaitu mad wajib muttasil. Mad wajib. Wajib itu mestinya 4 harakat, tak boleh kurang 4 harakat. Itu namanya wajib. Muttasil maknanya bersambung antara huruf mad dengan huruf hamzah. Jadi cara kita nak kenal mad wajib muttasil, iaitu huruf mad bertemu dengan hamzah. Ini bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Syaratnya satu perkataan, maka hukumnya wajib muttasil. Qadar bacaannya 4 ataupun 5 di tengah-tengah bacaan. Kalau kita berhenti di hujung kalimah itu, boleh kita sampaikan sampai 6 harakat. Contohnya, was-sama'. Ada hamzah kan? Jadi kalau kita berhenti, kita boleh baca 4, 5 ataupun 6. Selesai, mad wajib muttasil. Dan kita pergi pula mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, iaitulah huruf mad alif waw ya yang tak berbaris itu bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Huruf mad di akhir perkataan yang pertama, huruf hamzah di awal perkataan yang kedua. Itu syaratnya. Jadi kadar bacaannya 4 dan 5. Itu je pilihan kita. Dan sebenarnya ada cara nak baca 2 harakat. Tapi perlu kepada tahu macam mana nak bacanya, sebab dia ada kaedah-kaedah tertentu yang kita nak kena hafal dan kena tahu. Sebab itu kalau kita tengok, ramai juga imam-imam, ustaz-ustaz, ahli-ahli Quran membaca mad jaiz dengan 2 harakat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Pendek kan? Padahal itu tanda mad tu jelas di depan tu. Tapi baca 2 harakat. Boleh baca, tapi nak kena meraihkan kaedahnya dan syarat-syaratnya. Okey, mad jaiz munfasil, cara kita nak kenalnya, kedudukan huruf hamzah dan huruf mad itu berasingan dalam perkataan yang berlainan. Itu dinamakan munfasil. Berpisahnya antara huruf mad dengan hamzah. Okey, selesai. Mad jaiz munfasil. Dan kita belajar juga mad lepas mad jaiz kita belajar mad badal. Mad badal, setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harakat di dalam Al-Quran. Itu paling mudah. Setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harakat di dalam Al-Quran, itulah mad badal. Dan cara kita nak kenalnya, datangnya hamzah sebelum huruf mad. Amanu, imana, utu. Itu huruf mad kemudian. Huruf hamzah datang awal. Kalau dalam mad jaiz, mad wajib, huruf mad hamzah kemudian. Ini terbalik. Dan proses mad badal ini kita dah kenal. Asalnya amanu, i'mana, u'tu. Dalam bahasa Arab susah nak sebut hamzah. Kedua-dua hamzah datang sekali, datang hamzah berbaris dengan hamzah mati. Jadi kaedahnya ditukarkan. Itu namanya badal. Ditukarkan hamzah yang kedua itu, yang mati itu menjadi huruf mad ikut kesesuaian baris hamzah yang sebelumnya. Kalau bagi atas, huruf mad itu jadi alif. Kalau baris bawah, huruf mad itu jadi ya. Kalau baris depan, huruf mad itu jadi waw. Amanu, imana, utu. Okey, habis mad badal. Kita belajar juga mad lin. Mad lin, kita dah selesai. Mad lin, kita dah kenal mad lin. Iaitulah huruf waw dan ya berbaris mati, sebelumnya baris atas. Dan diwakafkan. Selepasnya ada huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti, disebab kita wakaf. Itu saja mad lin. Jadi waw ya yang berbaris sukun, sebelumnya baris atas, selepasnya ada huruf mati berbaris sukun. Apa yang saya sebut semua-semua ni, insya-Allah kelas-kelas akan datang, tuan-tuan perempuan kena sebut juga. kita nak kena tahu rumusan tu. Macam mana kita nak bezakan antara mat-mat tu. Jadi bila kita dah selalu sebut, dia ingat. Jadi kita dah boleh bezakan dah, insya-Allah. Sekali dengan contohlah. Okey, bila sebutnya mad lin, kita tak pergi ke lain. Kita pergi surah Quraisy terus. Surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ya mati, sebelumnya ra berbaris atas, selepasnya huruf mati disebabkan kita berhenti. Jadi kalau kita tak berhenti, dia tak jadi mad lin. Quraisy. Kita kena berhenti baru jadi mad lin. Jadi cara bacaannya kita diberi pilihan sama ada nak baca 2, 4
ataupun nam. Quraisy, Quraisy, Quraisy. Tiga-tiga wajah tu boleh pilih. Dan bila kita dah pilih satu wajah, 2 ke 4 ke 6, kena ingat faedah Ibnul Jazari, iaitulah wal-lafzu fi nadhirihi kamithlihi, yang kita nak kena seragamkan semua jenis mad. Lin kalau dah niat kita nak baca 4 harakat, bagilah seragam semua 4 harakat. Kalau katalah mak wajib kita nak dah pilih 5 harakat, semua dalam bacaan kita yang itu kita kena baca 5 harakat. Seragamkan. Seragamkan ya. Okey, yang terakhir minggu lepas kita belajar mad arid lis-sukun. Disukun. Okey, mad arid lis-sukun pecahannya macam mana? Senang juga. Dia asalnya macam mad asli, cuma ditambahkan syarat yang kedua tadi, kita matikan huruf selepas huruf mad. Jadi syaratnya macam ni. Huruf-huruf mad lazim, huruf-huruf mad yang cukup syarat, yang sebelumnya baris sesuai dengan huruf mad itu, dan selepasnya ada huruf mati disebabkan kita berhenti. Arid lis-sukun, baru mati. Bila mati, sebabkan kita berhenti, matilah huruf tu. Itu namanya ma'arid lis-sukun. Dan selalunya berlakunya pada bila kita waqaf. Tak semestinya hujung ayat bila kita waqaf. Macam minggu lepas, alhamdulillah kita dah cari setiap ayat, setengah-tengah ayat pun kita jumpa mad arid lis-sukun begitu banyak. Dia boleh berlaku bila-bila saja, bila masa, asalkan kita berhenti atas hukum perkataan itu, maka dia akan jadi ma'arid lis-sukun. Apabila jadi ma'arid lis-sukun, bacaan kita akan diberi pilihan juga, sama ada nak buat 2, 4 ataupun 6. Okey, jadi kalau kita tengok dalam bacaan hujung-hujung ayat kita, kebanyakannya ma'arid lis-sukun. Waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillah saja boleh jadi 4. Boleh jadi 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Itu semua ma'arid lis-sukun kalau kita berhenti, kalau kita pisah-pisahkan. Okey, selesai insya-Allah. Alhamdulillah. Malam ni insya-Allah kita akan tambah satu mad lagi, satu hukum baru lagi insya-Allah. Boleh tengok kat skrin. Siapa nak tulis boleh tulis, siapa nak screenshot boleh. Skrin tak ada baris, baca susah. Tak ada baris sebabnya bahasa Jawi. Tak apa. Haji Din tulis je, saya baca sebab setiap kelas kita tak banyak pun kita punya rumusan tu. Haji Din tulis je untuk senang Haji Din faham, dan Haji Din boleh cerita balik, dan yang lain pun sama juga. Bukan okay. Tulis Jawi itu macam cacing. Tak apa, tulis bahasa Jawa pun tak apa. Okey, mad lazim ni agak panjang sikit. Jadi kita pecahkan 2 kelas lah. Malam ni kita ambil separuh, dan insya-Allah minggu depan panjang umur kita ada rezeki kita sambung lagi insya-Allah. Sebab tak nak pening kepala, kita bagi kepada 2. Dan mad lazim ni antara mad yang payah sebab dia mencabar sangat dari segi fahamnya, dan dari segi pelaksanaannya pun perlu kepada usaha dan juga bersungguh-sungguh juga insya-Allah. Kita tengok apa makna mad dan apa makna lazim. Okey, kalau mad maknanya panjang, lazim maknanya pasti. Kalau wajib tu dah 4 harakat, 5 harakat, lazim ini lagi lebih pada wajib. Sebab ada yang mengatakan lazim di sini maknanya 6 harakat tak kurang. Ada yang mengatakan lazim di sini sukun, sebab madnya adalah sukun yang lazim, sukun yang tak boleh ubah, sukun yang tak boleh diselamatkan. Sukun-sukun itu maknanya baris mati. Baris mati dalam keadaan apa sekalipun tetap dia mati, bukan waktu wakaf saja, bukan waktu wasal saja, tetap dia mati. Sukun asli. Nanti kita tengok dalam contohnya. Sukun asli. Okey. Mad lazim terbahagi kepada 2. Mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Ini bahagian besarnya, kalimi dan harfi. Kalimi maknanya perkataan, harfi maknanya huruf. Perkataan, huruf. Beza. Sebab mad lazim ini boleh berlaku pada satu perkataan, dan mad lazim boleh berlaku pada satu huruf. Satu huruf pun boleh berlaku juga mad lazim. Hebat mad lazim. Dia bukannya macam yang lain, mesti nak kena berjumpa yang itu, berjumpa yang ini. Tidak. Mad lazim ini satu huruf pun boleh juga dia berlaku lazimnya ataupun madnya. Okey, jadi malam ni insya-Allah kita akan cuba habiskan untuk mad lazim kalimi sahaja, bahagian pertama. Okey, terus kita masuk mad lazim kalimi.
Mak lazim kalimi pula terbahagi kepada dua bahagian. Okey, jadi kita faham, kita fokuskan untuk mak lazim kalimi dulu yang berbentuk kalimah, yang berbentuk perkataan. Terbahaginya kepada dua. Yang pertamanya mutsaqqal, yang keduanya mukhaffaf. Jadi kita sebut mak lazim kalimi mutsaqqal yang pertama, yang keduanya mak lazim kalimi mukhaffaf. Jadi mak lazim yang kalimahnya yang berat, mak lazim yang kalimahnya yang ringan. Mutsaqqal tu berat, mukhaffaf tu ringan. Okey. Tengok detailnya satu persatu. Kita tengok bahagian kalimi. Yang pertama mak lazim kalimi mutsaqqal dulu. Kita kenal mak lazim kalimi mutsaqqal. Macam mana kita nak kenalnya? Mak lazim kalimi mutsaqqal ialah bacaan panjang pada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang sukun lazim pada satu kalimah. Okey, ini bahasa Melayu dah memang kita tak faham. Sebab dia punya bahasa ilmiahnya, bahasa tajwidnya, huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun, maknanya berbaris mati. Sukunnya yang mana? Sukun yang lazim, bukannya sukun yang arid. Macam sukun mak lazim, mak arid li sukun itu dia boleh hidup, boleh mati. Kalau kita wasal, hidup huruf itu, tapi kalau berhenti dia mati. Tapi yang mak lazim ini dia tak nak yang tu. Dia nak yang huruf yang mati ini tetap mati je. Dia tak nak berubah-ubah sekali hidup sekali mati. Tidak. Dia tak sama dengan mak arid li sukun. Itu syaratnya. Jadi pertamanya mesti kena ada huruf mad juga. Yang keduanya huruf mad itu bertemu dengan huruf mati yang mati asli, mati lazim. Mati yang pasti matinya. Okey, mati yang satu keadaan. Dia tak berubah jadi hidup balik. Okey, nanti kita tengok dalam contoh, insya-Allah dia akan lebih faham. Ataupun nak diistilahkan cara mudahnya, huruf mad bertemu huruf bertanda sabdu di dalam satu kalimah. Huruf mad, bila sebut huruf mad, apa makna huruf mad, Ajidin? Mak jaiz. Alif wawiyah. Oh, alif wawiyah, sorry. Dia leka tu. Okey, bila sebut huruf mad, alif wawiyah yang tak berbaris, yang sebelumnya huruf-huruf yang sesuai dengan alif wawiyah tadi. Itu pengertian huruf mad. Jadi huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu. Ini untuk mak lazim kalimi mutsaqqal, untuk kita senang, lebih mudah. Bila huruf mad alif wawiyah, selepasnya ada huruf bersabdu. Jadi pencaman ini hanya khusus untuk mak lazim kalimi mutsaqqal, yang bahagian pertama sekali, pecahan pertama sekali. Okey. Itu pengertiannya dan kita nak kenalnya pecaman kita. Arti kalimah ni kita dah sebut tadi, bacaan semua. Qadar bacaannya ada 6 harakat. Qadar bacaannya 6 harakat sahaja, tak lebih tak kurang. 6 harakat. 6 harakat maknanya 6 kali gerak jari kita. 6 jarilah. 6 jari kita kena gerakkan. Itulah qadar panjangnya. Itulah masalah sikit bila jumpanya mak lazim. Lagi-lagi kalimi, lagi-lagi mutsaqqal. Sebenarnya semua mak lazim sebenarnya semuanya kena 6 harakat belaka. Tetapi bila kalimi, dia ada tambah sikit. Dia ada tambah sebab dia ada sabdu selepasnya. Itu yang kita nak bahaskan malam ni. Nak bagi terang. Sebab masih banyak lagi bila mak lazim ini tak dibaca dengan sabdu yang selepas panjang tu. Lagi-lagi dalam surah Fatihah. Nanti kita akan nampak jelasnya kedudukan mak lazim. Kenapa kita nak kena panjang. Lepas panjang kita nak kena ada lambat sikit untuk masuk dalam huruf selepasnya sebab huruf tu sabdu. Dan huruf tu sekiranya selepasnya huruf mad yang panjang 6 harakat, kalau huruf tu nun dan mim, dia akan jadi dengung pula. Jadi lepas pada 6 harakat, ada dengung pula 2 harakat. Itulah. Bila kita dah baca panjang satu line, tiba-tiba jumpanya mak lazim. Tak dirancang. Tiba-tiba jumpa. Aduh, dah sudah kan. Kita dah kelang kabut dah dengan nafas kita yang tak berapa nak cukup. Itu nak kena prepare betul-betul. Bila kenal mak lazim, jangan main-main. Bila kita kenal betul-betul mak lazim ada dalam bacaan kita, kita dah kena rancang dah. Kena berhenti sebelum mak lazim tu dan kita tarik nafas balik, lepas tu kita baca untuk dia je. Baru puas. Okey. Kita tengok contoh, insya-Allah akan jelas, lebih jelasnya macam mana yang kita hurai panjang-panjang tadi. Contoh yang pertama, laminadhdallin. Laminadhdallin. Okey. Sebelum tu saya nak tanya.
Tadi dalam pengertian tadi kita kata mat lazim kalimi mutaqqal ini bacaan panjang pada huruf mat yang bertemu dengan huruf yang sukun lazim, yang sukun yang asli. Kan? Huruf mat bertemu dengan huruf yang sukun, huruf yang mati juga, yang mati yang aslinya. Yang mati itu tak boleh ubah-ubah, tak boleh jadi huruf berbaris. Okey, kalau tengok dalam contoh ni ad-dallin. Huruf mat di sini huruf apa? Dot. Dot alif. Bot. Tak ada huruf mat saja. Kita sebut huruf mat saja. Alif. Alif. Alif kan? Okey, Alif, ya. alif. Okey, Alif kalau ikut bermisai. okey, alif yang ada misal, alif Ada yang ada misai, ombak di atasnya. Alif yang ada tanda mat di atasnya. Okey. Kita kata tadi huruf mat bertemu dengan huruf sukun, huruf baris mati. Mana matinya sini? Yang dallin. Ini kan ini ada apa bukan huruf mat. Ni huruf apa ni panggil ni? Huruf mati ah. Mana matinya? Lin kan bagi bawah. Lam ya nun. Dallin. Tengok contoh yang kedua. Al-haqqah. Al-haqqah ni 6 harakat. Huruf mat di sini alif sama juga. Lepas tu selepas huruf mat sepatutnya bertemu dengan huruf baris mati. Betul ke contoh ni? Tak nampak kecil. Siapa boleh selesaikan masalah ni? Yang mana tu Ustaz? Yang mana yang Alif ya Ustaz. Alif mana? Alif yang mati. Alif yang mati. Tak, sekarang ni alif tu huruf mat. Huruf mat itu memang mati, tak berbaris kan? Jadi huruf mat bertemu dengan huruf mati. Huruf sukun yang lazim pula tu. Tak ada sabdu Ustaz. Huruf nun. Huruf nun. Huruf nun. Nun mana? Yang mati lin. Dolin nun. Tidak. Okey. Kita nak kena sebutkan huruf mati yang datang terus selepas huruf mat. Kalau dah pisahkan beberapa huruf, dia tak jadi dah. Ya. Li tu huruf hukum lain kan? Sekarang ni selepasnya huruf mat ni. Tak, sebenarnya dia punya ejaan dolin ada tambahan alif mati selepas dot alif tu, mat ada satu alif selepas alif mat. Yang alif yang nombor 2 tu yang mati. Tapi boleh dari segi ejaan dah tak dituliskan begitu. Maknanya kalau ikut Haji Sharif sebutnya maknanya ad-dallin tulis macam ni. Ad-dall. Dia ada do alif Lepas alif tu? mati. Alif ni ada- alif mat. Lepas tu alif satu lagi. Mat ada alif lagi. Lepas tu lin. Lepas tu lim. Jadi Okey. yang alif yang nombor 2 tu yang ada mati. Itu dia mati. Dia Okey, cuma tak dari apa. segi Okey. ejaan tak itu. Okey, alif yang kedua ni datang mana? Itu kalau Mana- dari segi ejaan lah. Okey. Dah dekat dah tapi cara tu Pakai. tak kena pada tempat. Okey. Okey, siapa saja cuba lagi? letak dia, Ustaz. Pakai. KJ dot lah. Dot lah. KJ dot. Dot tak boleh Haji. Sebab dia sekarang ni bertemu huruf mat bermula daripada alif lah. Dot tu tak masuk dah. Dot ini hanya membantu untuk huruf mat tu menjadi huruf mat. Dot tu bagi atas sesuai dengan huruf mat alif. Jadi dot tu tak ada masuk campur dah dalam bab mat lazim ni. Yang ada kaitan dengan mat lazim ni alif mat ini, alif maddiyah ni dengan huruf yang berikutnya. Lam Ustaz. Kenapa lam? Kerana lam tu ada syahdu. Jadi bol. Jadi lam tu 2 di situ. Sabdu. Lam tu 2. Ya. Maknanya kalau dalam tulisan ni lam ni kena sambung gini dah. Gitu. Kerana dia sabdu dia ditulis satu jadi bol. Bukan. Okey, boleh terima tak alasan ni? Ya betul kan. Itu bukan alif tak, itu lam. Yang nombor 2 tu lam, yang Ini 2 tu lam. maknanya mungkasil Bukan. Tak. Ini sekarang ni tajuk besar kita mak lazim kalimi Mat lazim, mutaqqal. Cuma saya nak panjangkan dalam poin ini sebab banyak kali saya ulang-ulang. Mungkin tuan-tuan puan-puan yang dengar saya ulang tu tapi tak boleh simpan, tak boleh jelas. Sekadar kita bercakap saja, mendengar saja, kita perlu kepada tulis dan memang saya tunggu kelas ini, tajuk ini untuk saya nak jelaskan asal usul
huruf yang bersabdu tu. Oh, ya ini. Ya, Oh, kan huruf mat, huruf lam tu kalau kita eja lam alif lah. bertasdid. Bertasdid. Asal usul huruf tasydid ataupun huruf Bertasdid. bersabdu dalam Al-Quranul Karim, dalam bahasa Arab, tak kira huruf lam ataupun huruf apa sekalipun, asalnya huruf dua huruf. Mana-mana huruf sabdu. Okey. Kita ambil sabar je Din. Kita ambil okey jap kita ambil huruf lam di sini Huruf lam yang ada pada waladdallin. Asal huruf sabdu kan? Ya. Okey, asal huruf sabdu ni adalah huruf lam mati dan lam Ajidin tengok sini Ajidin. Yes. Lam mati dengan lam baris bawah. Ni. Maknanya asal huruf lam mati, lam baris bawah yang bersabdu dalam perkataan dhalin ni, sama ada surah Al-Fatihah dan surah yang lain, asalnya ini lam mati dengan lam berbaris baris bawah. Jadi dalam bahasa Arab bila ada huruf berulang macam ni diidghamkan. Oh, okey. Diidghamkan. Mana apa diidghamkan? Dimasukkan lam mati ke dalam lam berbaris, maka dia jadi lam bersabdu. Jadi ikut barislah. Kalau ni lam ni yang baris bawah, jadi lam mati bertemu dengan lam hidup dimasukkan. Ini idgham mitlain ni. Kita akan belajar nanti idgham mutamathilain. Kedua-dua huruf sama, lam mati dimasukkan, diidghamkan ke dalam lam baris bawah ni, jadinya huruf satu yang bersabdu. Jadi di sini kalau kita tengoknya waladdallin di sini adanya dua lam. Dua lam. Jadi betul lah mat lazim ini, huruf mat ini bertemu dengan sukun yang asli, yang lazimnya. Okey, lam mati di sini ni hukum mati di sini ni mati betul-betul mati. Dia tak boleh berubah nak jadi hidup dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Tetap mati yang asli. Qaulan wahidan. Jadi di sini huruf mat bertemu dengan lam. Sebab itu dalam bacaan kita tak boleh kita masuk terus masuk lali terus, tak boleh. Kita nak kena sebut dua lam di sini. Okey, cuba kita pisahkan. Kita sebut dhalin ini kita pisahkan antara dua lam. Okey, kita panjangkan lin. Kan ada dua kan? Tak ada sabdu dia. Kalau kita pisahkan dia bunyi dhal. Lepas tu lin, dua lam. Jadi sama je. Waktu sabdu kita tak boleh pisahlah, tak boleh berhenti. Kita suruh terus sambung bacaan tapi nak kena lambat sikit. Dhalin. Ini yang banyak kurang, yang banyak ditegur, yang banyak tak sempurna bila ada mat lazim kalimi mutaqqal, yang mana selepas huruf mat lazim huruf mat itu yang ada pada lazim kalimi mutaqqal ini hurufnya bersabdu. Bila bersabdu, asal huruf bersabdu memang dua harakat, dua huruf, kita nak kena sebut kedua-duanya walaupun dalam tulisan hanya satu huruf. Okey, insya-Allah boleh jelas insya-Allah. Okey, sama je. Kan yang lam double ini, yang lam double dengan lam dia panggil apa? Bertasdid. Ya, betul, sabdu, bertasdid, dam double. Okey, sama juga. Hukumnya al-haqq, contohnya al-haqq, lambat sikit. Sama juga ha ini mat, huruf mat di sini bertemu dengan qaf. Qaf asalnya qaf sabdu ini, qaf mati dan qaf hidup, diidghamkan qaf mati ke dalam qaf hidup menjadi huruf satu yang bersabdu. Sebab itu di sini tarifnya untuk kita nak ertikan, kita nak bagi tahu kepada orang, kepada diri kita, nak kenal mat lazim, mestinya huruf mat bertemu dengan huruf mati. Bukan terus huruf bersabdu. Bila sebut huruf sabdunya, kita tak tahu asal usul sabdu tu. Tapi kita kena sebut huruf mat bertemu dengan huruf mati yang diidghamkan, yang dimasukkan ke dalam huruf yang hidup menjadi huruf bersabdu. Itu lebih tepat.
Hantar saya nak harta dia ramai. Okey. Jadi bila kita terangkan macam tu dan kita faham macam tu, insya-Allah mana-mana huruf sabdu kita tak akan baca tanpa sabdu. Kita mesti nak kena tekankan untuk bunyinya huruf yang mati, yang diidghamkan, yang dimasukkan ke dalam huruf berbaris tu. Lagi satu Ustaz tadi Ustaz cakap mad lazim kalimi mukhaffaf kan? Tapi ada lagi satu mad lazim harfi mukhaffaf tu macam mana? Sabar. Sekarang ni kita belajar satu dulu. Okey. Belum lagi. Bahagian yang kedua mad lazim pun belum masuk lagi, Ji. Okey, jadi satu persatu mad lazim kalimi mutaqqal jelas ya. Okey, mad lazim kalimi mutaqqal antara paling kuat dan paling jelas sekali. Bila kita baca, hendaklah kita betul-betul tekankan panjang 6 harakat itu. Dan jangan lupa, selepas 6 harakat, jangan terus masuk ke dalam huruf yang berikutnya. Mesti nak kena sangkut sikit, gantung sikit bacaan itu. Jangan kita putuskan bacaan, gantung sikit. Dan kita terus masuk kepada huruf yang berikutnya. Okey, jadi di sini contohnya 2, tapi banyak dalam Al-Quran, banyak sangat-sangat. Asalkan selepas tanda huruf mad itu dan ada tanda mad, selepasnya huruf tu ada sabdu, cara bacaannya begitulah. Al-Haqqah. Macam terberhenti, tapi jangan berhenti, terus kita sebutkan qaf. Tapi jangan sebut terus Al-Haqqah. Itu tak boleh. Tak ada sabdu. Al-Haqqah. Qah. Dia ada 2 huruf di situ. Okey, insya-Allah selesai. InsyaAllah kita habiskan yang kedua. Pecahan untuk mad lazim kalimi, yang keduanya mukhaffaf, yang ringan. Ini paling mudah sekali insyaAllah. Senang kita tahu, senang kita cam dan senang kita baca insyaAllah. Mad lazim kalimi mukhaffaf ialah bacaan panjang pada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun lazim juga di dalam satu perkataan. Mukhaffaf itu maknanya ringan. Kita tengok, mad ini hanya terdapat 2 tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Yunus sahaja, ayat 51, ayat 91. Ini paling senangnya. Kita hafal ini aja. 2 tempat sahaja dalam satu surah. Dalam surah Yunus, ayat ke-51, ayat 91. Contohnya satu perkataan berulang. Iaitulah al-ana. Al-ana. Untuk al-ana, kalau kita tengok di sini, huruf mad. Huruf mad di sini iaitulah alif yang ada tanda mad ni. Dan selepas huruf mad ini ada huruf huruf sukun asli, sukun lazim, sukun yang tak boleh berubah di sini. Cubalah macam mana pun kita nak hidupkan lam ni, dia tak akan hidup, sebab inilah bentuk perkataan ini. Datangnya perkataan begini rupanya, tak boleh berubah-ubahnya. Jadi bacaannya kita nak kena panjangkan 6 harakat. Dalam 2 tempat dalam surah Yunus ini kena baca 6 harakat. Ana wa qad kuntum. Satu lagi. Ana wa qad asaita. Okey. Jadi dalam tadarus kita, tahsin kita yang lepas-lepas, ada yang tak panjang, ada yang panjang dekat lam, al-ana. Okey, jadi itu semua cara yang salah. Yang betulnya kita kena panjangkan a di sini. Cukupkan 6 harakat baru pergi kepada lam. Al-ana. Okey, kalau kita perhatikan antara contoh lazim kalimi mutaqqal dengan mukhaffaf, yang berat dengan yang ringan, ada tentunya bezanya yang mutaqqal tadi, huruf selepas huruf mad itu ada sabdu. Yang mukhaffaf di sini tak ada sabdu. Huruf tu ada huruf baris mati. Dan cara bacaannya pun beza. Walaupun kedua-duanya 6 harakat, untuk kalimi mutaqqal yang berat pun 6 harakat, untuk kalimi mukhaffaf pun yang ringan pun 6 harakat, tetapi cara bacaannya tak sama. 6 harakat. 6 harakat yang pertama, selepas 6 kita nak kena lambat sikit untuk masuk ke huruf yang berikutnya. Adapun untuk kalimi mukhaffaf ini 6 harakat, tapi lepas 6 harakat tak ada apa dah. Terus kita masuk ke huruf lam yang selepas huruf mad ini. Okey. Itulah kesimpulannya untuk tajuk baru kita malam ini, mad lazim kalimi mutaqqal. Mungkin ada yang belum jelas lagi, mungkin ada yang masih
kurang faham semua lagi, tapi tak apa, nak buat macam mana. Itulah bahagian-bahagiannya. Ini paling ringkas dah ni. Paling ringkas saya cuba sampaikan, saya cuba terangkan. Harap-harap kita boleh faham sekurang-kurangnya dalam contoh tadi. Kesimpulannya, contoh tadi, mana-mana huruf mad yang selepasnya ada huruf sabdu, cara bacaannya 6 harakat, panjangkan. Selepas 6 harakat, jangan terus kita lompat masuk ke huruf berikutnya. Contohnya paling dekatnya kita baca Al-Fatihah lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin tu lambat sikit. Mak lazim kalimah musaqqal. Bila jumpa dalam Quran, contoh-contoh lain, ayat-ayat lain begitu juga. Bila 6 harakat, selepas 6 harakat jangan terus masuk huruf. Lambat sikit baru kita sebut huruf. Untuk kalimi mukhaffaf senang. Kita hafal terus. Ada 2 tempat sahaja dalam surah Yunus, ayat 51, ayat 91, dan contohnya satu perkataan je. Perkataan tu berulang. Al-ana. Al-ana. Hanya dalam surah Yunus. Okey, kita tengok dalam surah Al-Anfal ada perkataan yang sama tapi tak dibacakan. Tak dibacakan macam ini. Okey, cuba saya cuba buka. Dalam surah Al-Anfal. Okey, tadi surah Yunus kan, ini surah Al-Anfal. Kita tengok surah Al-Anfal muka surat 185 ayat 66. Saya dah share kat skrin. Muka surat 185 ayat 66. Dah jumpa? Dah jumpa Okey, ayat 66 awal ayat. Okey, di sini jangan kita bertukar dengan surah Yunus. Sebab di sini dia tak adanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Walaupun sebutannya sama. Sebutannya sama. Yang sana al-ana, yang sini pun al-ana juga. Cuma di sini dia tak cukup syaratnya. Apa syarat yang tak cukup? Kalau dari segi sebutan, yang sana al-ana 6 harakat, yang sini al-ana tak boleh 6 harakat. Kenapa di sini tak boleh? Padahal tanda gelombang tak ada Zat Tanda gelombang tak ada. Sebab tanda gelombang tak ada sebab huruf mad tu tak ada. Huruf mad tak ada. Yang alif ini bukannya huruf mad. Kenapa alif ini tak boleh jadi huruf mad? Ada hamzah. Ada tanda. Lepas tu sebelumnya tak ada huruf berbaris sama dengan dia. Maknanya tak layak jadi. Alif kecil tu mad apa? Alif kecil tu. Itu selepasnya. Itu alif mad asli biasa. Yang al-ana ni di sini tak boleh jadi mad lazim di sini sebab huruf mad pun tak ada. Dan berbezanya dengan yang huruf Yunus. Dalam surah Yunus ada huruf mad. Tetapi kalau dari segi sebutan hampir sama. Sana dipanjangkan, sini tak dipanjangkan. Al-ana, yang sana di sini al-ana khaffafa, di sini terus al-ana khaffafa. Okey, alhamdulillah selesai untuk mad lazim kalimi muthaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey, sebelum kita baca, ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan kelas malam ni, untuk tajuk malam ni? Assalamualaikum Ustaz. Tanya. Salam. Mad lazim kalimi muthaqqal ni kan. Bila berlakunya mad bertemu dengan huruf mad, macam tadi bertemu dengan huruf alif. Kalau temu dengan waw dengan ya, ada tak contoh Ustaz? Untuk mad lazim kalimi muthaqqal ke?
Kalimah mutakal. Ada? Siapa baca surah Al-An'am semalam? Siapa kena? Al-An'am. Okey, kita tengok surah Al-An'am. Okay, sekejap Banyak-banyak semua ada. Dia ya pun ada, nun pun waw pun ada. Kita tengok surah Al-An'am muka surat. Sabar. Muka surat 137. Muka surat 137. Okay, saya share. Ayat yang nombor berapa, Ustaz? Ayat nombor 80. Ni. Saya dah share kat skrin. Nah, sini banyak di sini. Siapa yang kena memang habis nafas dah ni. Ayat yang 80 ni. Wahad tu. Wahajahu ni masih alif lagi. Wahajahu. Itu betul lah tu kalimi mutaqal tu. Tapi yang Hajjah nak tanya tadi selain daripada huruf alif. Ni qala atuha alif lagi. Ni tu. Oh, banyak ni. Nak kena taruh apa? Ini bukan setakat bukan setakat mak lazim, dia ada pula dengung 2 harakat wajibul gunnah di sini. Jun kena dengung pula 2 harakat. Lepas tu ni pula 2 harakat mak asli lagi. Okey Kak Nak, jumpa wow di sini. Di sini wow. Maknanya dalam contoh-contoh yang lain mungkin kita akan jumpa lagi selain daripada alif, wow mungkin ada ya. Yang penting selepas yang huruf Gantung tu dah kena gantung dulu sabdu dia tu. Ya, yang ini lebih jelasnya sebab nun itu hukumnya wajibul gunnah dah. Jadi tak boleh kita sebut juni terus. Mesti nak kena gantung huruf 2 harakat ni untuk untuk wajibul gunnah tu. Okey. Terima kasih. Jadi beginilah bila kita jumpa macam ni ada tanda mad, lepas tu huruf bersabdu, tariklah nafas betul-betul dulu sebelum baca supaya dapatlah kita genapkan 6 harakat dan juga kita gantung sikit, lambatkan sikit untuk sebut huruf yang berikutnya. Ada lagi? InsyaAllah sebelum kita masuk tatbiq. Oh ini dia punya. Boleh insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa insyaAllah kita pergi kepada bacaan kita macam biasa. Bacaan kita surah Al-Insan. Al-Insan muka surat. Ni muka surat. Muka surat berapa, Ustaz? Al-Insan. Muka surat 579. Malam ni 579. 579. Okey, sebelum kita baca kesimpulan untuk mad lazim kalimah mutakal, insya-Allah saya harap semua faham insya-Allah walaupun dia pening-pening sikit sebab kita belum tambah lagi yang harfi lagi tu. Bila harfi nanti tambah harfi lagi nak kena bezakan. Dia akan jadi 4 jenis pula, jadi 4 bahagian. Jadi malam ni kita dah selesai untuk 2 bahagian, insya-Allah mudah. Sebab yang harfi lagi susah sikit untuk sebab kita nak bezakan kedudukan huruf semua. Untuk malam ni kesimpulannya mad lazim kalimi mutakal yang kita fahamnya ada 2. Mad lazim ada 2, kalimi dan harfi. Harfi belum belajar. Kalimi kita dah belajar. Okey, kalimi pula ada 2. Ada mutakal, ada mukhaffaf. Kita faham macam ni. Mutakal tu yang berat, yang mukhaffaf yang ringan, ataupun mutakal yang ada sabdu, mukhaffaf yang tak ada sabdu.
Okey, jadi untuk yang ada sabdu senang kita nak cam. Asalkan dalam Al-Quran huruf mad ada tanda mad, selepasnya ada huruf ada sabdu, maka itulah mad lazim kalimi mutaqqal. Cara bacaannya kita nak kena hati-hati. Kita panjangkan 6 harakat. Selepas 6 harakat, hati-hati jangan terus kita sebut huruf tu, kita kena lambat sikit untuk kita sabdukan, untuk kita tasydidkan huruf yang selepas huruf mad. Selesai. Mana contoh yang kita jumpa dalam Quran, insya-Allah kita akan baca dengan betul dan baik insya-Allah. Yang keduanya mad lazim kalimi mukhaffaf pula yang ringan, senang, settle dah masalahnya sebab hanya dalam surah Yunus saja ayat 51, ayat 91 dan perkataannya hanya satu saja iaitu ana. Senang. 6 harakat terus masuk lam mati. Selesai insya-Allah. Okey, untuk bacaan kita malam ni insya-Allah kita ambil ayat 6 sampai ayat 10 Okey, ayatnya pendek-pendek, boleh siapa-siapa nak ambil bahagian sila baca dan keluarkan semua hukum yang kita dah belajar bersama dalam kelas ini. Dipersilakan. Okey. Oh, ayat pendek aja Pendek-pendek je, satu-satu ayat seorang cepat. Boleh. Siapa nak mulakan? Saya cuba dulu Ustaz. Saya cuba dulu. Okey, Haji Nordin dulu. Okey, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Nun tanwin Ustaz berjumpa huruf ya, hukumnya idgham maruna nakis. Okey. Yashrabu biha. Biha tu mad asli. Okey. Iba mad asli. Tullah yufajjiru jiru mad asli. Naha mad asli. Tafji mad asli. Ra mad iwad. Belum mad iwad belum. Okey. Agak-agak dah sebut semua? Saya cek balik. Ainan yashrabu biha ibadullah. Lam jalalah. Lam jalalah. Lam lafzul jalalah. Lam lafzul jalalah itu pun mak asli juga. Itu jangan kita tinggal itu. Kena satu harakat. Alhamdulillah. Selesai. Okey, silakan. Belum. Tufajiru. Belum sebut Ustaz. Dia belum dah. Dah sebut Fajiru dah. Jangan nak usik dia je. Okey. Ain itu bacaan lin, kita tak sebut bacaan lin. Ainan kalau kita nak berhenti pun dia tak jadi mad lin. Sebab nan tu kita akan berhenti ikut na. Jadi huruf lin aja Ustaz Huruf lin aja kan? Lin. Tak perlu sebut kot. Tak perlu sebut. Bagi saya dalam kelas dalam apa ni tajuk-tajuk tajwid, dalam kitab tajwid pun tak dibahaskan secara khusus tajuk bacaan lin ataupun huruf lin. Sebab dia tentu dah kalau tak sebut pun kita akan baca begitu juga. Yang pentingnya bila kita berhenti dia akan jadi mad lin. Mad lin tak apalah, dia ada hukumnya. Tapi panjang dua harakat dia. Ada panjang tak? Tak ada. Yang ni tak adalah. Ainain baca biasa. Bukan maksudnya mad lin. Okey, mad lin boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Okey. Okey tak Okey. Ini kali saya baca pula. Okey, terus. Yufuna bil nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yu mad asli, fu mad asli, nabiza ni mad badal mak badal. Mana badal? Tak kena bedal Ustaz, dia kena bedal. Astagfirullah, terlupa. Mana badal? Badal kena hamzah. Mana ada hamzah sini? Tak ada. Okey. Ini nabizan. Ini macam nabi naz. I think Alif lam samsia. Alif lam samsia.
Itu tak sebelum kita tak belajar lagi. Tak apalah, cubalah. Baju berwarna. Baju rumah. Baju berwarna. Tak boleh Tak boleh jadi baju berwarna. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tapi ini nun bersabdu baju warna Ustaz. Sorry, betul. Pasal dia ada nun bersabdu. Haji ni masya-Allah lah, dia saja dia buat macam tu nak bagi orang lagi kenal wajibul gunnah. Wajibul gunnah itu wayakho ni makna asli. Kho ni makna asli. Difu makna asli. Habis yau tu so makna asli. Ini yau ni tak boleh Ustaz tak pakai ni kan. Tapi semua dia asli tanwin bertemu dengan kaf. Tanwin bertemu dengan kaf ni ikhfa haqiqi. Betul? Betul. InsyaAllah. Syarru ni okey. Wajibul ghunnah. Syarruhu. Okey, wajibul ghunnah. Cuba dengungkan wajibul ghunnah. Syarruhu mustatir. Belum lagi. Wajibul ghunnah 2 harakat kan? 2 harakat. Syarruhu. Boleh? Habis dah. Untuk wajibul ghunnah berapa huruf dia ada? Wajibul ghunnah 2 ni nun mati dengan mim mati 2 huruf lah. Habis di sini nun ke mim di sini? Ini mana? Yang ini syarru. Ni ra. Syarru. Ini kita ni ada apa tahu? Yang ini Mak Sila ni ada sini belum belajar lagi sakit kecil. Okey. Mustari ini mat asli, kemudian ni last ni mat iwad belum belajar lagi Ustaz. Okey, syarruhu tadi Ajiddin tak ada hukum pun. Dia ada hukum di sini, hukum ra tebal. Ra tebal adalah tapi belum kita belajar lagi. Dia tak jadi wajibul ghunnah di sini. Wajibul ghunnah mestinya nun dan mim yang berbaris yang ada sabdu. Lama. Okay. Tapi good try Ustaz, good try. Good try sangat tak ada masalah. Cuma kana terlepas satu, kana ma asli. Kal terlupa ka. Oh, ka ma asli. Astagfirullahalazim. Okay, alhamdulillah. Dia ambil ayat yang banyak hukum, adalah tertinggal tapi tak apa. Ada kenal tapi semua yang tu. yang last tak belajar lagi Ustaz. Betul. Kalau kita boleh tak boleh jadi Ma'arif Sukun juga tak boleh jadi. Tak boleh. Terima kasih Ustaz, Terima kasih juga mencuba alhamdulillah. Okey, berikutnya siapa? Ayat ke-8. Silakan. Haji Rashid Ustaz, Haji Rashid. Okey, siapa ayat ke-8 insya-Allah pendek, tak banyak hukum. Orang KL tak nak cuba ke? Orang Ceras ramai ada ni, insya-Allah. Okey, Abang Muji tak nak cuba? Okey, saya cuba. Orang Ceras kena sebut nama. Okey, silakan. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yud'imu qala man asli at-ta'amu man asli ala man asli miski man asli idgham ma'al gunnah wa yatima ti man asli mau wajibul gunnah si man asli ra man iwad. Allahu akbar. Itu jelas satu-satu terus sebut. Okey, tapi mat silah ni sebenarnya dia sama juga mat asli, sementara kita belum belajar lagi, tapi kita boleh kategorikan dia mat asli. Mat silah qasirah, hubbihi syarruhu, dia cukup syarat untuk mat asli. Bila kita masuk mat silah qasirah tawilah nanti kita barulah kita bagi untuk nama yang dikhususkan. Tapi kalau ikut kepada kedudukannya dan syarat-syaratnya, dia sesuai juga untuk mat asli ataupun mat tabi'i.
Okey, ayat ke-9, 2 ayat lagi Ustaz, last. Ustaz, maaf, tadi dia baca yang wayati mau dia bilang wajibul guna. Itu patut idgham al guna nakis kan? Tak. Idgham ma'al gunah. Dia sebut idgham ma'al gunah, betul. Oh, okey. Betul. Idgham ma'al gunah, idgham bi gunah sama Okey, ayat ke-9. Persilakan. Saya cuba. Okey, Hajar cuba saya baca Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Okey, innama ma tu mad asli. In tu wajibul guna. Inna. Itu balik. Okey, betul. In tu wajibul guna. Ma mad asli. Nun tu qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah surah. Okey. Surah. Biwaj. Ini pun qalqalah sugra juga. Waj. Illa. Ini lafzul jalalah. La mad asli. Lafzul jalalah apa mak asli kan? 2 harakat. Ya. La mad asli, nuri mad asli, minkum ini nun mati berjumpa kaf, hukumnya ikhfa. Apa? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ya, kena sebut. Ikhfa hakiki dua harakat. Jazaa'am ini mak wajib. Jaza tu mak wajib. Au tu hamzah tanwin berjumpa dengan waw, idgham bila gunah. Idgham apa? Idgham ma'al gunah. Ma'al gunah, okey. Ma'al gunah Ustaz betul. La mad asli, syuku ku tu mad asli. Okey. Ramai yang tunggu ni yang 14 ni. Okey, ada tertinggal tak? Ada. Kejap. Bagi dia tengok dulu. Kejap. Tadi dah sebut Nuri, dah sebut. Agak-agak kalau kertas mim mati berjumpa dengan jim tu. Mim mati. Lam. First nombor tiga. Kum liwaj. Kum liwaj tu. Izhar Syafawi. Izhar Syafawi. Ini macam orang langgar traffic light kat tengah-tengah hari kan, semua orang nampak belaka. Dia gambar kurma Syafawi Dua Izhar Syafawi di sini. Minkum jaza. Dua. Okey, alhamdulillah. Sama-sama. Maknanya kita hampir semua kita kenal, alhamdulillah. Itu yang kita nak. Kita berlatih dan juga kita nak tambah satu lagi, macam mana nak huraikan pula. Macam mana nak bercerita balik pula. Alhamdulillah bila kita dah mumarasah, selalu kita sebut, selalu kita berkata-kata, insya-Allah satu hari nanti kita boleh jelaskan satu-satu hukum tajwid yang kita belajar. Okey, yang last kali, ayat yang terakhir. Silakan. Ustaz, yang jazaan tu ada mat tak Ustaz? Ada. Mak wajib. Dia sebutkan tadi dah sebut dah sebut. Okey. Mak wajib. Mak wajib muttasil sama-sama. Okey. Dipersilakan yang terakhir, ayat terakhir. Ustaz, saya cuba boleh? Okey, insya-Allah saya baca. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna tu wajib guna, wajib dengun nun. Na mad asli, kha mad asli, nun bertemu dengan ra dengan bila guna. Na mad asli, yau tanwin berjumpa dengan ain, izhar halqi, yu mad asli. Lepas tu tanwin berjumpa dengan qaf, ikhfa hakiki. Min berjumpa dengan ta, izhar syafawi. Ri mak asli, ra mak iwat. Mak iwat belum lagi. Okey, alhamdulillah jelas semua disebutkan.
Jadi terima kasih Haji Syam pilih surah Al-Insan ini ayat pendek-pendek senang untuk kita macam kasih dia lazimkan dulu Ustaz. Nanti lepas ni kita cari yang susah-susah pula. Okey, alhamdulillah, kesimpulannya malam ni selesai untuk kita tatbik bersama 5 ayat surah Al-Insan dan dapatlah kita kenal huruf hukum-hukum yang ada dalam ayat yang kita baca 5 ayat tadi dan juga segala hukum itu seperti mana kita sebut begitulah bila kita baca, yang dengung kena dengung, yang panjang kena panjang, yang qalqalah kena qalqalah, barulah Quran yang kita baca itu adalah Quran bertajwid. Kita baca Quran beserta tajwid insya-Allah. Harapnya insya-Allah bertambah tajwid bacaan kita, bertambah betul bacaan kita, bertambah fasahah bacaan kita. Untuk malam ini insya-Allah apa yang kita sampaikan sekiranya sempurna, baik insya-Allah untuk kita tambah lagi ilmu kita. Sekiranya ada kurang boleh kita tambah-tambahkan insya-Allah. Ada soalan ke? Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Ya. Untuk yang apa tu ayat apa tu tadi tu yang surah Yunus. Apa tu hukum dia tu kan musakkal kan? Mukhaffaf. Muhaffaf, okey. Tapi sama tak kalau hukumnya mad faraq? Bukan mad faraq, bukan mad faraq ni dia dalam mutaqqal. Dia hanya dalam surah Al-An'am dan juga surah An-Naml dan beberapa surah saja contohnya yang ada hamzah yang maknanya istifham. Maknanya untuk kita nak bertanya. Allah SWT bertanya kepada hamba-Nya, qul adzakaraini qul Allah. Dia ma'farq ni dia berada dalam mak lazim kalimi muthaqqal, bukan dalam yang mukhaffaf punya. Dia ada satu tajuk khas nanti. Dia ada satu tajuk khas untuk ma'farq insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semua jelas untuk malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung lagi kelas-kelas akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada semua dan insya-Allah selamat malam selamat rehat semua. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Amin. Sama-sama. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم وتجاوز عنا ما كان في تلاوتنا من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Bau buka kamera ni HM. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Besok jumpa lagi Ustaz. Saya nak tegur tadi Haji Din Ustaz, tapi tak apalah, kasih dia lah malam ni, kasih dia enjoy malam ni Ustaz. InsyaAllah. Besok kita jumpa lagi ya. Dia tak ada pemantau dia. Hari ni dia bebas sikit. Dia bebas. Dia dapat peluang Ustaz pasang insyaAllah.